يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat, mari sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kehendaknya juga kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian ilmu kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah, dan kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari dengan kehendak Allah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala juga, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan ya, sebelum kita nak mulakan pertemuan kita, pengajian kita, tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan ya, ingatlah kata-kata ini, dan kalau boleh tulislah, dan supaya kita sentiasa dapat baca kata-kata ini, tuan-tuan ya, sebagai kata-kata yang terus memberi peringatan kepada kita seumur hidup kita, tuan-tuan ya. Apa dia, tuan-tuan? Ingatlah, tuan-tuan ya, sesungguhnya setiap ketaatan itu adalah suatu keberuntungan di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Kita kena sentiasa ingat, kita nak beruntung maka kena banyak buat taat. Sesungguhnya
ketaatan itu adalah suatu keberuntungan di akhirat kelak, dan kelalaian itu adalah suatu kerugian di akhirat kelak, dan maksiat itu adalah suatu penyesalan di akhirat kelak. Jadi ingat kata-kata itu tuan-tuan ya. Jadi maksudnya sebanyak mana ketaatan yang kita lakukan, sebanyak itulah kita akan beruntung di akhirat kelak. Kalau ada orang buat taat 100 itulah yang dia dapat. Kalau ada orang buat 1000 lah dia akan dapat. Jadi sebanyak mana ketaatan yang sedang dilakukan di dunia ini, sama ada ketaatan tu sama ada sunat ataupun wajib, maka sebanyak itulah keberuntungannya di akhirat kelak. Maka begitu juga sebanyak mana kelalaiannya di dunia ini, sebanyak itulah kerugiannya di akhirat kelak, tuan-tuan. Dan begitu juga sebanyak mana maksiat yang dilakukan di muka bumi ini, maka sepanjang itulah penyesalannya di akhirat kelak. Ingat kata-kata ni tuan-tuan ya, supaya kita ni sentiasa beringat. Kalau kita nak beruntung, kita kena buat taat. Kalau kita tak nak rugi, kita jangan biarkan hidup kita ni dengan kelalaian, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan Allah sekalian, kalau kita bagi perumpamaannya, tuan-tuan tak, perumpamaannya macam orang meniaga, tuan-tuan tak. Modal kita apa, tuan-tuan? Modal kita umur ni lah, tuan-tuan. Umur ni lah modal kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekarang ni. Modalnya adalah umur. Maksudnya selagi mana ada umur, selagi itulah boleh buat ketaatan dan seterusnya kelalaian dan maksiat itu, tuan-tuan ya. Maknanya kalau orang meniaga, tuan-tuan nak, kalau orang meniaga, maka masa dia meniaga tu dia sangat mengambil berat tentang masa itu. Sebab bila dia mula start berniaga, maka di situlah akan datangnya keuntungan. Kita bagi contoh dengan contohnya macam perniagaan, tuan-tuan. Maka kalau dia berniaga pukul 7 sampai pukul 6 petang, maka sepanjang itulah dia punya keberuntungan yang akan dia dapat. Tapi mungkin ada orang yang berniaga sampai 10 malam. Jadi kalau berniaga lagi lama, maka akan lagi banyaklah keuntungan dia, tuan-tuan. Maka kalau orang berniaga dia faham, tuan-tuan tak? Kalau esok lah katanya dia kata malas nak berniaga tak, ataupun dia tak nak berniaga, dia akan rasa apa? Rugi. Sehari ni kalau aku tak berniaga, hilang RM100, RM200 sehari aku dapat ni. Kalau orang yang buka kedai makan lah, maka mereka tak akan biarkan hari-hari yang mereka lalui itu dengan tanpa berniaga. Bahkan kalau tak berniaga, dia akan rasa rugi. Macam lockdown ni, Allah banyaknya kerugian. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita kat dunia, kalau kita tak melakukan ketaatan, kita dalam keadaan rugi. Maksudnya masa itu berlalu tapi tak ada apa-apa keberuntungan. Saya nak bagi contoh macam orang berniaga. Orang berniaga dia akan nampak lah benda-benda macam ni. Kalau tak berniaga atau esok tak pergi berniaga, biar masa berniaga tu berlalu kosong gitu, maka sudah rugi. Berapa banyak rugi. Macam kita pada hari ni, tuan-tuan tak? Kalau kita nak buat ketaatan sejam, 2-3 jam, 4 jam, maka masa tu rugi. Sepatutnya boleh dapat 1000 pahala, 2000 pahala. Kalau kita istighfar, kalau kita tengah buat kerja-kerja sambil kita zikir, sambil zikir tu sebenarnya pahala boleh dapat banyak. Tapi kalau kita tak buat, maka rugi. Sepatutnya boleh dapat tapi tak dapat. Jadi macam orang berniaga. Dan tuan-tuan, dalam orang berniaga ni kadang-kadang dia salah langkahnya, dia pergi berlabur duit dia pada tempat-tempat yang tak betul ke, kena scammer ke dan sebagainya, tuan-tuan tak? Dia menyesal. Kenapa menyesal? Kerana dia salah letakkan keberuntungan dia, diletakkan pada tempat-tempat yang tak sepatutnya, maka habis hilang keberuntungannya. Maka dia akan menyesal Allah. Kalaulah aku tak labur duit aku kat tempat ni, tuan-tuan tak? Maka hari ni duit aku banyak dah. Hari ni aku ada 3 juta, 4 juta dah. Tapi aku pernah silap melabur, kena tipu dengan orang, habis 3-4 juta aku, tuan-tuan tak? Maka kita punya kehidupan pun begitu. Bila kita salah langkah, kita melaburkan diri kita kepada syaitan, kita melaburkan diri kita kepada nafsu, tuan-tuan, kita buat maksiat, maka keberuntungan kita yang kita ada pahala 20,000, 30,000, akhirnya syaitan curi, syaitan ambil. Maka bila dia timbang di akhirat kelak, habis duit kita. Tuan-tuan tak? Sebab tu maksudnya kita akan menyesal, alangkah ruginya. Kalau dekat dunia hari tu aku tak buat maksiat ni, maka pahala aku dah banyak dah. Gitu, tuan-tuan tak? Tapi kalau dari segi perniagaan dunia, bila kita telah kena tipu, tuan-tuan tak? Maknanya scammer ke, ataupun kita salah melabur duit ke, kita membazirkan dan sebagainya, tak boleh balik dah. Tapi akhirat boleh balik semula dosa-dosa yang kita buat itu. Kalau kita salah labur lah, kita salah biarkan diri kita ni buat maksiat, macam mana nak bagi supaya maksiat tu hilang dan dia tidak mengambil kita punya pahala taubat? Inilah kebaikan Allah, tuan-tuan. Mana kata kalau kita ni adalah dosa 60,000 dosa ke, juta dosa ke, dan pahala kita ada 2 juta, tuan-tuan tak? Contohnya begitu. Maka kita tak nak dosa ni esok mengambil kita punya keberuntungan pahala di akhirat kelak. Taubat. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, maksudnya matikan aku dalam keadaan tidak membawa sebarang dosa. Minta ampun kepada Allah begitu. Maka kesilapan kita tadi itu akan dihapuskan oleh Allah keseluruhannya. Kalau ada 2 juta dosa, 2 juta tu habis dihapus oleh Allah.
maka balik di akhirat kelak dalam keadaan benar-benar membawa keberuntungan saja di hadapan Allah, tuan-tuan ya. Jadi untuk awal permulaan ini saya saja sekadar memperingatkan perkara itu. Ingatlah sepanjang umur hidup kita, sentiasalah kita fikirkan nasib kita di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Jadi orang-orang beriman ni, tuan-tuan, dia adalah orang-orang yang cerdik. Kenapa? Kecerdikan akal dia bukan sekadar dekat dunia, dia tembus sampai akhirat. Dia tahu dunia ni hanyalah tempat tumpangan, tempat sementara. Maka dia tak akan jadi orang yang terpedaya dengan dunia. Orang terpedaya ni orang yang akalnya cetek. Tapi bagi orang yang memikirkan dunia ni hanyalah sekejap sangat, maka sentiasa dia bekerja-kerja pahala, tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi SAW, Al-Qayyisu tu, orang-orang yang cerdik, mandana nafsahu, orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila bima ba'dal maut, dia beramal soleh untuk kehidupan selepas kematian. Ni orang yang cerdik, akal dia pergi jauh, maka dia melihat apa yang perlu dia kumpulkan, apa yang perlu diusahakan adalah tempat yang kekal abadi tu. Bukan maksudnya dia menghabiskan masa dengan dunia, dengan perkara-perkara yang merugikan dia ke akhirat kelak, dia takkan buat. Sebab apa? Sebab dia orang yang cerdik, dia orang yang ada akal, dia boleh berfikir dengan baik, dengan waras, maka berkorban dekat dunia sementara ini tak adalah apa-apa, tuan-tuan kita. Baik muslimin dan muslimat betul sekalian, sebelum menyambung pasal fikir dan sebagainya tu, tuan-tuan ya, ada sedikit yang saya nak sentuh menaik dengan masalah COVID ni, tuan-tuan. Saya nak kita hari ni, anak-anak murid saya, tuan-tuan semua yang berada dalam kuliah saya pada malam ini, kita nak kena buat satu perkara lah pada malam ini, mengenai dengan COVID yang sedang berlaku ni, tuan-tuan ya. Baik muslimin muslimat sekalian, kita tengok hari ni jangkitan tu semakin banyak lah. Johor hari ni pun meningkat dekat sekali ganda jugalah. Semalam 900, hari ni 1004 ke kalau tak salah saya, tuan-tuan tak. Maksudnya kita tak kisahlah tahap 1 ke tahap 2 ke. Jadi kita tengok, tuan-tuan, masyarakat kita ni dah tak kisah dengan benda ni, tuan-tuan ya. Dan masing-masing tak kisah sebab apa? Sebab dah yakin ada vaksin dan sebagainya. Jadi ramai juga orang buat video lah YouTube tu yang dah ambil vaksin ni, maksudnya kalau kena pun vaksin tu boleh menahan. Jadi manusia sekarang ni mula rasa aman diri sikit lah, rasa lapang diri, dan rasa lapang diri sebab ada benda tu, ada jalan penyelesaian tu, tuan-tuan. Kita sebagai orang beriman tak boleh bergantung dengan benda tu sangat, sebab kita takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak menunjukkan kekuasaan dia, kita risau kena cucuk 2 kali sekalipun, maksudnya tidak memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi ada benda yang saya nak tuan-tuan buat, bantu rakyat Malaysia dengan perkara ni. Inilah selemah-lemah perkara ataupun kita kata sekecil-kecil perkara yang mampu kita buat pada hari ni. Sebelum nak cerita pasal tu, saya nak cerita pasal Nabi Muhammad sikit dan nak kait dengan COVID tu pada hari ni. Oleh kerana kita tengok semalam dah 17,000, hari ni wallahualam berapa, tuan-tuan dia. Dan terus terang saya kata dengan tuan-tuan, dan saya yakin tuan-tuan pun yang dalam kuliah saya ni pun, tuan-tuan pun dapat perhati perkara tu. Saya tak tahulah kalau tempat-tempat tuan-tuan di sana tu tidak seperti di sini, tuan-tuan ya. Saya kalau dekat sini, dekat Johor ni kan, tuan-tuan tak, ada satu hari tu saya keluar kan, bukan di kawasan ni lah, kawasan Johor tempat lain, saya tak nak sebut tempatnya, tuan-tuan ya. Masya Allah, saya tengok macam tak ada lockdown langsung. Anak dekat luar, bukan dekat luar depan rumah, dekat kedai tu, anak pusing kat kedai tu, tuan-tuan tak. Saya ingat penguasa pun mungkin dah tak mampu dah nak pusing satu Johor ni, tuan-tuan tak. Bukan kita kata takkan nak letak polis mata-rata sekeliling kita ni, tuan-tuan tak. Jadi saya tengok masyarakat kita ni dah sangat-sangat tak kisah dengan benda ni, tuan-tuan. Sedangkan ramai yang tak ambil vaksin lagi tu. Maksudnya yang kata dah ada vaksin tu pun kena jaga, yang tak ada vaksin kosong apatah lagi kena jaga. Saya pergi satu tempat tu, orang berniaga tapi jalan penuh, dan orang lalu-lalang ni tak ada apa-apa. Saya kata ni bukan lockdown ni. Ni bukan orang, maksudnya ni bukan suasana nak jaga diri daripada terkena wabak ni. Duk macam ni memang mudah kena. Sebab tu saya tengok kes ni setiap hari ni naik berkali-kali ganda ni, tuan-tuan tak. Jadi maknanya apa yang kita nak buat pada hari ni, tuan-tuan ya. Baik muslimin dan muslimat sekalian ya. Nabi SAW ni, tuan-tuan, di antara khususiat Nabi Nabi Muhammad kita lah, tuan-tuan ya. Di Nabi SAW ni ada khususiat dia, ataupun ada kelebihan-kelebihan kelebihan khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita, tidak kepada Nabi-Nabi yang lain, tuan-tuan ya. Jadi banyaklah antaranya yang disebutkan oleh ulama kita berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, tuan-tuan ya. Disebutkan oleh ulama kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga, tuan-tuan, disebutkan tentang kelebihan-kelebihan Nabi ni. Dalam kitab tu juga disebutkan, tuan-tuan tak, antara kelebihan Nabi SAW ni antaranya Jawami'ul Kalim, tuan-tuan tak. Baik, banyaklah 2-3 perkara, maksudnya umatnya akan ditangguhkan azab dan sebagainya, tuan-tuan ya. Baik, apa yang antara salah satu kelebihan Nabi SAW ni, tuan-tuan ya, ada kaitan sikit dengan memerangi COVID, tuan-tuan ya. Baik, zaman Nabi tak ada COVID, tuan-tuan ya, tapi ada kaitannya, tuan-tuan ya.
Baik, jadi antara kelebihan Nabi SAW ni yang Allah beri kepada Nabi, tuan-tuan, yakni Nabi ni tuan-tuan, bila dia nak isytihar perang, tuan-tuan, dia nak, apa maksudnya, dia nak melaksanakan peperangan ke atas orang kafir, tuan-tuan, maka orang kafir ni akan diberi oleh Allah rasa takut yang teramat sangat. Ini antara khususiat Nabi kita, baginda Nabi kita SAW. Maknanya orang kafir ni, bila dia tahu Nabi Muhammad nak serang, ataupun mereka tahu akan berlakunya peperangan di antara tentera Islam bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan tentera tak kira lah daripada mana-mana pun, tuan-tuan, maka umat Nabi ni dan Nabi SAW itu sendiri, maksudnya bila ada suatu peperangan, Allah akan buat musuh-musuh ni jadi sangat takut dengan kedatangan Nabi dan umat Islam yang ada. Dan sampai hari ni pun macam itulah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mata sekalian, di mana sebab orang kafir ni jadi takut sangat dengan Nabi ni? Adakah mereka yakin Nabi ni ada senjata yang canggih ke? Ataupun mereka yakin Nabi ni jenis stamina, berlari, turun bukit, naik bukit ke? Tuan-tuan tak? Jadi di mana sebab ketakutan orang kafir ni, dia takut sangat dengan Nabi dan orang Islam ni, sedangkan mereka tengok Nabi ni tak ada apa-apa. Bahkan mereka tahu Nabi ni tak ada benda. Tuan-tuan tak? Kalau segi senjata kecanggihan, orang kafir lebih hebat senjata mereka. Unta mereka, kuda perang mereka. Mereka orang kafir, mereka menguasai Mekah kan, pembesar Mekah. Semua di kalangan mereka, tuan-tuan. Duit mereka banyak. Jadi mana datang takut itu, tuan-tuan? Tuan-tuan, sebenarnya ketakutan yang memang diletakkan oleh Allah di dalam hati orang kafir itu kerana Nabi dan umat Islam, kerana mereka ini menjaga hubungan mereka dengan Allah. Itu jawapan besar dia, tuan-tuan. Itu jawapan besar dia kerana Nabi SAW itu memanglah seorang yang dikasihi oleh Allah, dan umat Islam adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka punca besar Allah membantu umat Islam, kerana umat Islam itu bila dicintai oleh Allah, bila umat Islam itu kekasih Allah, tuan-tuan, maka Allah takkan biar kekasih dia mudah untuk diserang oleh musuh dengan begitu sahaja. Allah akan buat rasa ketakutan kepada mereka dan sebagainya, tuan-tuan. Dan begitu juga dalam peperangan, tuan-tuan. Dalam peperangan bukan setakat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketakutan, Allah menurunkan malaikat pertolongannya, tuan-tuan, kepada Nabi dan tentera umat Islam, tuan-tuan. Bahkan kalau tengok sejarahnya, tuan-tuan, tengok kisahnya, tentera-tentera Nabi ni, tuan-tuan, bukannya besar-besar, ada yang kecil-kecil, tuan-tuan. Dan kalau mengikut kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, ada cerita kan, sahabat-sahabat ni malam-malam bertahajud kuat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang pagi-pagi ni pegang pedang sampai tertidur pun ada, tuan-tuan. Maksudnya mereka ni ibadat kuat, tapi kadang-kadang tenaga dah kurang, jadi pegang pedang pun boleh jatuh, tapi lawan musuh menang. Saya nak sebut apa dengan tuan-tuan? Kemenangan kita melawan musuh kita bukan kerana kehebatan pedang kita, bukan kerana kehebatan jasad kita, stamina kita, tapi bukan bermaksud kita nak lepaskan sebab musabab kita nak kena stamina kan, nak kena kalau askar-askar kita hari ni, maksudnya nak kena adalah dia punya panggil apa kan, tuan-tuan, nak dia punya latihan-latihan tu, tak boleh nafikan juga benda tu. Tapi kalau semata-mata bergantung dengan benda tu dan Allah tak tolong kita, takkan ada kemenangan atas peperangan yang akan kita laksanakan. Jadi Nabi SAW ni, tuan-tuan, dimenangkan oleh Allah. Jawapan besar dia, kemenangan itu datangnya daripada Allah, bukan daripada umat Islam. Dan kemenangan itu datang kerana mereka orang-orang yang Allah kasih. Itu jawapan besar dia. Itu kita katakan kunci kejayaan sebenar adalah bila kita ni Allah sayang. Itu maksudnya kunci kejayaan sebenar umat Islam. Jadi kunci kejayaan itu bukan dengan pedang yang hebat. Sebab tu, tuan-tuan, dalam peperangan Hunain kan, kita sedia maklum peperangan Hunain ni umat Islam dah kuat, dah ramai. Maksudnya bukan setakat ramai, sudah ramai dengan senjata yang hebat, dengan kekayaan yang sudah banyak. Hunain ni, tuan-tuan, ketika peperangan Hunain ni, maksudnya umat Islam ni dah gagah semua, tuan-tuan. Dan bilangan tentera dah berpuluh ribu, bukan beribu-ribu, berpuluh ribu dah, tuan-tuan. Tapi apa berlaku dalam perang Hunain? Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tuan-tuan, berlaku dalam perang Hunain, umat Islam dikalahkan pada awal permulaannya, tuan-tuan. Kenapa umat Islam kalah sedangkan umat Islam bilangan mereka lebih ramai daripada musuh ketika itu, tuan-tuan? Sebab umat Islam dah kuat. Tetapi kekalahan berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya yang tidak memberi kemenangan, kerana umat Islam ketika itu sudah hilang kebergantungan hatinya kepada Allah. Tuan-tuan, perang Hunain ni bukan umat Islam biasa, sahabat Nabi, tuan-tuan, iman mereka bukan macam kita, tetapi ada kelupaan mereka sedikit tentang kebergantungan hati mereka kepada Allah. Ketika mana mereka dah merasakan kekuatan itu dengan sebab ramai mereka boleh menang.
Mereka lupa ramai atau sedikit bukan sebab kemenangan. Ramai, kuat, lemah bukan sebab kemenangan yang paling besar. Memang kita tak nafikan ramai itu sebab kemenangan, tuan-tuan. Tetapi tanpa Allah merahmati, ramai pun takkan menang. Allah sebutlah Al-Quran. Allah nak ajar siapa? Nak ajar kita umat Nabi Muhammad pada hari ni. Kamu kuat macam mana sekalipun. Walaupun kuat tu asalnya sebab musabab kuat tu memang boleh menang. Tetapi jangan lupa hati kamu untuk berpegang kepada Allah. Dalam keadaan kamu rasa ramai kamu boleh menang. Tapi bukan ramai tu yang memenangkan kamu. Allah yang memenangkan kamu. Dalam peperangan Badar, 3 kali ganda Allah menangkan. Dalam keadaan lemah, tuan-tuan, kata Allah, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Ketika mana Allah memenangkan kamu dalam perang Badar, ketika mana kamu wa antum adillah, kamu dalam keadaan hina, lemah, tak ada apa-apa, kamu miskin, tuan-tuan. Senjata pun tak ada apa, tapi Allah turunkan malaikat. Tuan-tuan, punca kemenangan kejayaan kita bila kita ni Allah sayang. Tu punca dia. Punca kemenangan kita, kejayaan kita bila kita bergantung kuat kepada Allah, dan diri kita ini adalah hamba-hamba yang mementingkan hubungan dengan Allah nombor 1, dan insya-Allah kemenangan Allah akan sampai walaupun kita lemah dan sebagainya. Allah tak akan biarkan kekasih dia dianiayai, dizalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, kalau kita umat Islam sendiri pun tak disayangi oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan musuh-musuh Allah memenangi diri kita. Kenapa? Kita sendiri pun musuh Allah. Kita sendiri umat Islam pun lawan Allah, tinggalkan solat dan sebagainya. Maka sama-sama musuh Allah. Yang menyerang pun musuh Allah. Kita yang pergi berperang pun sama-sama tak balik pada Allah. Di mana Allah nak turunkan kemenangan kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut apa yang berlaku pada Nabi, khususiat Nabi itu, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Baik, balik kepada COVID. Tuan-tuan ya, kita tak lawan COVID ni sebagai musuh yang nampak. Lagi susah sebab COVID ni tak nampak. Dan dia begitu hebat sebab kita tak boleh nak pancung dia. Dia lagi hebat lah daripada tentera-tentera yang nampak ni, tuan-tuan tak? Tapi kita kalah. Kita akan sering kalah. Jangan bergantung dengan kekuatan vaksin, kekuatan apa, tuan-tuan. Kita mesti kuat bergantung kepada Allah. Baik, Ustaz, apa kami nak buat malam ni? Tuan-tuan tak? Tuan-tuan, kita selalu ni saya nak minta semua yang ada bersama dengan saya pada malam ini. Dan saya sendiri pun, tuan-tuan, akan buat benda ni insya-Allah. Dan saya yakin kemenangan kita pada hari ini melawan COVID ataupun melawan musuh Islam bila Imam Mahdi keluar dan sebagainya, tuan-tuan, kerana ada di kalangan umat Islam pada hari ini yang menjaga hubungan dan memandang penting hubungan dengan Allah ini. Maka mereka ni dah secara tak nampak, tentera-tentera Allah yang tak nampak ni lah yang berdoa kepada Allah, yang menyebabkan COVID pada hari ini diangkat oleh Allah. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, bila datang suatu bala ujian, kadang-kadang Allah angkat bala tu bukan kerana maksiat tu sudah habis, tidak. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kampung ni, perzinaannya, jiran ni bawa balik lelaki lain, tuan-tuan tak? Dekat belah sana karaokenya. Satu kampung ni, tuan-tuan tak? Kadang-kadang kita tengok Allah hantar penyakit, contohnya apa? Denggi, tuan-tuan tak? Kadang-kadang denggi tak habis-habis kat kampung tu. Kalau kita segi zahir sebab musabab, kita nampaklah ni nyamuk datang lah apa dah. Tapi dari segi hakikat, nyamuk ni Allah hantar untuk tegur satu taman tu, tuan-tuan tak? Jadi kadang-kadang Allah hantar tu sebagai bala teguran sebab kemurkaan Allah. Baik, tiba-tiba kan dalam keadaan 2-3 minggu tengok nyamuk ni hilang. Kita kata nyamuk dah hilang dah, ni sebab orang datang spray apa semua kan. Kadang-kadang tanpa kita sedar, dalam taman ni tu ada 2-3 orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Mereka ni lah yang berdoa kepada Allah dalam taman tu. Tapi orang yang ingkar, yang buat maksiat ni, dia nampak benda tu hilang-hilang begitu saja. Tuan-tuan kena faham, Allah tidak akan menghilangkan sesuatu, mendatangkan sesuatu dengan saja-saja, tanpa sebarang pengajaran. Allah buat sesuatu ada sebab musabab dia. Tiba kenapa denggi hilang tiba-tiba. Bagi orang yang tak nampak, ni tak apalah, benda semula jadi. Nyamuk tu datang, dia dah selesai kerja, dia balik dah. Allah tak akan buat alam ni berlaku sekadar nak berjalan macam tu. Ada pengajarannya, tuan-tuan. Macam kalau kita tengok daun jatuh kan, daun selai tu, kita tengok dia terbang kanan kiri, itu semua dalam percaturan Allah tu, tuan-tuan. Bukan daun tu jatuh dengan kehendak dia ataupun angin yang bawa di kanan kiri. Kalau tuan-tuan tengok daun jatuh kan, sehelai daun yang jatuh itu pun dalam pentadbiran Tuhan, dan tak terlepas sedikit pun dalam pengetahuan Allah, dan tak terlepas sedikit pun daun yang jatuh tu dalam takdir-takdir Allah sejak azali lagi. Kalau tanya pengetahuan Allah, sebelum daun tu nak jatuh pada hari ni, sejak azali Allah tahu dah daun tu akan ke kanan ke kiri dan jatuh atas pokok mana, dahan mana, atap rumah siapa, semua Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Sebab dia yang mengatur daun tu. Tu satu lain.
Kalau tuan-tuan tengok daun-daun dekat kampung ni, kat bandar tak ada daun. Tenang. Kalau daun-daun dekat lautan tu, sekali angin tiup, daun-daun apa, daun-daun pokok getah kan, daun kan banyak kan. Semuanya, sehelai daun pun tak terlepas daripada kehendak Allah. Hatta pengurusan Allah, tuan-tuan, debu yang berterbangan yang tuan-tuan nampak ni, makhluk Allah ni, yang terbang kena dekat macam mata saya, yang kena dekat kipas, tuan-tuan, jadi habuk banyak, sikit pun tak terlepas daripada pentadbiran Allah yang mengatur segala-galanya. Subhanallah, tuan-tuan ya. Subhanallah, tuan-tuan, ni kekuasaan Allah, tuan-tuan, yang mengatur segala-galanya. Yang kita kena faham perkara ni sungguh-sungguh milik Allah sekalian makhluk ni, tuan-tuan ya. So debu, sebesar debu yang berjuta yang tuan-tuan tak nampak ni, masuk hidung tuan-tuan, berapa helai masuk ni. Nak panggil helai ke apa tak pasti dah, tuan-tuan. Debu ni berapa ratus yang tuan-tuan hirup, berapa banyak yang Allah tapih dalam paru-paru tuan-tuan, kerja Allah belaka. Dalam pengetahuan Allah belaka. Baik tuan-tuan mata Allah sekalian, kita nak lawan COVID ni lagi susah sebab tak nampak, tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan, kita akan menang. Saya nak habiskan tadi tak habis pasal taman tadi, tuan-tuan. Nak cerita maksudnya dalam taman tu, saya nak cerita pasal apa? Saya nak cerita maknanya setiap sesuatu berlaku ada kehendak Allah dalam benda tu, dan ada sebab musabab. Bukan Allah hilangkan saja. Kemungkinan dalam taman tu tanpa kita sedar ada 2-3 orang malam-malam bertahajud, walaupun di jiran sebelah sana ada yang bawa lelaki orang balik rumah belah sana, ada yang main dadah. Satu taman tu datang bawa obat denggi, tapi dalam ramai-ramai ada orang tua malam-malam tahajud tak tinggal. Ya Allah, ampunkan dosa kami sekalian orang-orang taman ini, ya Allah. Angkatlah wabak ini, ya Allah, kami sedang diuji. Kita tak dengar, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang wabak yang berlaku ataupun jangkitan yang berlaku kerana ada orang-orang soleh yang mengadu kepada Allah, yang nak menjaga hubungan mereka dengan Allah, maka Allah angkat wabak ni kerana orang-orang soleh ni, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan dan sekalian, antara benda yang kita boleh buat, orang yang faham tentang perkara ni, akidah kita, hubungan dengan Allah betapa penting untuk Allah turunkan rahmat. Apa yang saya nak suruh tuan-tuan buat pada hari ni, tuan-tuan ya. Kita ni kadang-kadang doa minta COVID ni hilang, tuan-tuan. Kita ni mementingkan nafsu kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berdoa kan, kalau dalam kunut nazilah, saya sendiri pun kadang-kadang terlintahlah hati saya, tuan-tuan tak? Rasa tak betul apa yang saya buat. Kadang-kadang tuan-tuan kita doa, ya Allah hilangkan COVID. Kan kalau kita doa macam mana? Allah mahfazna wal muslimin. Itu doa kita biasa baca. Ya Allah, selamatkanlah orang Islam. Allah mahfazna, jagalah kami dan jagalah semua orang Islam. Minal fitani wal waba'i wal bala wa jami'an wa'il bala. Nak minta Allah hilang bala, wabak semua. Kita minta Allah angkat wabak, angkat bala, ya Allah. Lepas tu doa pula, tahassanna bi al-izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut. Kami berlindung denganmu, ya Allah, Tuhan yang menguasai alam, menggunakan nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah, menyeru Allah hilangkan COVID ni, isrif annal waba' wal bala, dengan berkat namamu yang menguasai alam dan sebagainya, tuan-tuan. Minta Allah angkat bala, minta Allah jaga muslimin muslimat, minta Allah jaga tu dengan berkat namamu, ya Allah, dan sebagainya, tuan-tuan. Boleh doa daripada awal sampai akhir minta Allah angkat bala saja. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa mana adab kita minta kepada Allah supaya umat Islam ini maksudnya diberi taufik hidayah untuk kembali kepada Allah. Maksudnya begini, tuan-tuan ya. Kita ni minta Allah angkat bala je, tapi kita tak minta umat Islam supaya kembali kepada Allah, ingat pada Allah. Jadi kita nak Allah angkat bala, tapi kita tak ada pun nak jaga Allah supaya umat Islam ni jangan langgar Allah lagi. Faham tak maksud saya, tuan-tuan? Maksudnya kita nak Allah ambil bala, kita minta sungguh-sungguh Allah angkat bala, tapi kita tak rasa bersalah pun, tak minta pada Allah pun untuk kita ni diberi taufik hidayah oleh Allah untuk taubat, untuk kembali kepada Allah, untuk tinggal dosa dan maksiat. Kita ni penting nafsu je. Ya Allah, bala ni bagi hilang cepatlah. Tapi mana adab kita untuk kita membesarkan pandangan Allah yang Allah sedang murka pada kita ni. Kita ni bila Allah murka, ya Allah, aku buanglah bala ni, kami tak sanggup. Tapi apakah kita tak sedar kenapa benda ni datang? Kenapa pertolongan Allah tak sampai? Sebab kita ni masih tidak sungguh-sungguh dengan maksiat dan sebagainya, balik pada Allah. Itulah jawapan sebenarnya, tuan-tuan. Jadi saya nak sebutkan tuan malam ni, tuan-tuan ni, berdasarkan apa yang telah Allah buat pada umat-umat Islam zaman dahulu dengan kemenangannya melawan musuh. Walaupun lemah, kita hari ni lemah dah, tuan-tuan. Lemah dah lawan musuh COVID ni yang kita tak nampak. Hari ni saya nak, tuan-tuan, dalam setiap semayang, tuan-tuan, doalah supaya umat Islam beri taufik hidayah oleh Allah untuk mereka ni benar-benar menginsafi diri mereka. Jangan doa minta wabak hilang saja, sebab wabak takkan hilang kalau kita ni tak diberi kemenangan oleh Allah dengan sebab tak jaga hubungan dengan Allah. Tentera Islam kalah, tuan-tuan. Hunain kalah sebab tentera Islam tak bergantung kepada Allah dan melupakan Allah. Tak akan datang kemenangan. Kita minta macam-macam kepada Allah untuk Allah tolong kita, tapi kita tak minta supaya Allah baiki hubungan umat Islam.
Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak sebut pada malam ini tuan-tuan yang dengar kuliah saya lepas ni, setiap kali doa, jangan lupa doa hidayah dan taufik pada semua umat Islam. Kita yakin sangat-sangat bila umat Islam di Malaysia pada inilah selemah-lemah yang kita boleh buat tuan-tuan. Maksudnya doa ni tuan-tuan akan sampai kepada Allah. Kalau saya bagi ceramah macam ni tuan-tuan, kuliah saya ni berapa ramai sangat orang nak dengar, berapa juta manusia yang nak tahu tentang apa yang saya kongsikan. Tapi doa ni tuan-tuan, dengan satu doa kadang-kadang Allah merahmati seluruh umat Islam di Malaysia. Dengan satu doa yang Allah beri hidayah kepada semua umat Islam, ya Allah. Ada umat Islam yang masih tak sedar, ya Allah, yang leka dekat luar sana tuan-tuan, umat Islam masih leka, percayalah tuan-tuan. Saya pergi keluar sana, keluar kat kawasan-kawasan ni tuan-tuan, di tempat dewan-dewan, bukan stadium-stadium, di tempat-tempat main futsal ni, budak-budak remaja kita masih melepak kat depan tuan-tuan. Dia orang tengok apa? Dia orang tengok handphone. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, yang mungkin kita dalam kuliah bersama dengan saya, mungkin tuan-tuan tak explore sangat, mungkin tak sampai maklumat-maklumat tentang perkara-perkara kat luar ni tuan-tuan. Mungkin di kalangan kita ada yang dah berumur 60, umur 50, kadang-kadang tak minat nak explore sangat maksiat-maksiat yang berada kat luar sana. Tapi tuan-tuan, saya tahu banyak juga perkara yang saya tahu tuan-tuan ni tentang internet ni. Tuan-tuan kena tahu sekarang ni tuan-tuan, Allah, maksudnya maksiat ataupun kita ada lubang-lubang kelalaian di dunia sekarang ni, di Malaysia khasnya, terlalu banyak. Tuan-tuan tengok sekarang ni, saya tengok dalam YouTube sekarang ni dah ada Ome TV tuan-tuan. Ome TV ni benda bersembang je. Maksudnya nak berhubung pun lelaki perempuan bersembang benda-benda kosong, gelak-ketawa. Kemudian Ome TV ni tuan-tuan, kalau orang nak tengok senyum seorang-seorang, tengok orang perempuan ni kena ngorat, dah ada Ome TV. Dulu dah di TikTok, bingo tuan-tuan, dah Instagram, live malam-malam 2-3 pagi tuan-tuan. Mungkin kita kat dalam ni mungkin tak explore sangat benda-benda media sekarang ni. Saya kadang-kadang saya tahu kat benda-benda macam tu. Jadi saya tahu kenapa tuan-tuan, saya nak tahu realiti dunia sekarang ni macam mana, betapa mudahnya manusia lalai sekarang ni tuan-tuan. Macam-macam app, macam-macam internet, macam-macam media-media internet ni tuan-tuan, yang sangat melalaikan manusia. Kalau TV, tuan-tuan, tak cukup dengan YouTube tu, memang satu siaran TV yang boleh menayang macam-macam cerita dan sebagainya. Masuk TV biasa dulu 1, 2, 3 tuan-tuan, masuk Astro sekarang ni. Astro package macam-macam. Tak habis Astro. Sekarang ni ada pula langganan Netflix tuan-tuan. Netflix ni nak tengok video cerita dan sebagainya tuan-tuan. Dan tuan-tuan fahamlah, cerita ni bukan bawa kepada akhirat pun. Banyaknya animasi dan kadang-kadang cerita-cerita begitu tuan-tuan, menyebabkan kita tak baca Quran. Lalai tak manusia hari ni tuan-tuan. Ni COVID duk naik ni tuan-tuan tak? Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ni tuan-tuan? Sebab kita yakin tuan-tuan, kalau kita pada umat Islam pada hari ni tidak mereka ada kesedaran untuk ingat Allah, untuk baiki hubungan mereka dengan Allah, untuk sibukkan kehidupan masa mereka dengan Allah, kita 100% yakin Allah mungkin susah nak beri pertolongan kepada kita. Jadi hari ni apa yang kita nak buat dalam keadaan dunia kita, Malaysia kita khasnya, lubang-lubang kelalaian dan lubang-lubang dosa terlalu banyak yang ada pada kita pada hari ni. Apa yang boleh kita buat? Doa. Tuan-tuan, doa senjata orang beriman. Itu sahaja yang saya minta tuan-tuan pada hari ni untuk lakukan. InsyaAllah tuan-tuan, di kalangan kita kalau ada yang Allah makbulkan doa kita, setiap hari kita doa, kurang-kurangnya ada 20 orang satu hari, 30 orang satu hari yang Allah beri hidayah untuk mereka ni mula sedar, mula menginsafi diri, mula ingat akhirat, mula rasa tak nak lagi dengan perkara-perkara lalai, mula nak menghabiskan masa dengan ketaatan yang banyak kepada Allah dan sebagainya tuan-tuan. Maka doalah sekurang-kurang usaha yang boleh kita buat pada hari ni. COVID, wabak tuan-tuan, yang tu doa yang terakhir. Doa nombor 1, supaya umat Islam diberi taufik hidayah oleh Allah, supaya umat Islam ada kesedaran untuk membaiki hubungan mereka dengan Allah. Maka hari ni tuan-tuan, di samping kesedaran dalam diri kita ni hamba Tuhan yang sentiasa nak jaga hubungan dengan Allah. Kita yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Kita kenal Allah tu macam mana, kita tahu kekuasaan, kebesaran dia dan sebagainya. Di samping kita yang memahami keadaan ni tuan-tuan jangan lupa untuk kita sama-sama memberikan kefahaman ini dengan cara doa kepada orang lain. Tuan-tuan jangan tanya Allah macam mana Allah nak bagi hidayah pada orang, tu kuasa dia tuan-tuan. Itu kehendak dia tuan-tuan. Maknanya keyakinan kita kepada hari ni satu sahaja, yakni keyakinan kita kepada hari ni, kita nak umat Islam nombor 1 kena jaga hubungan dengan Allah. Saya takut tuan-tuan, saya takut dengan Allah, bukan takut dengan sebab vaksin. Saya takut dengan kuasa dan kebesaran dia tuan-tuan. Kalau saya tak bercakap benda ni, saya tak sedarkan perkara ini kepada orang yang dengar kuliah saya pertama, saya tak nak saya ditanya di hadapan Allah, kenapa dengan ujian yang berlaku pada hari ini kamu tak bawa manusia ingat pada Allah? Saya tinggalkan perkara ni tuan-tuan. Dan yang kedua yang saya takut yang pertama, saya tak nak saya disoal oleh Allah.
tentang apa yang Allah bagi saya faham, saya tak sebarkan kepada anak-anak murid saya yang dengan kuliah saya. Tuan-tuan, takut saya yang kedua, saya takut dengan sebab kita ni kuat sangat bergantung dengan kekuatan vaksin, kekuatan yang 90% masyarakat dan sebagainya. Saya takut Allah maksudnya tidak merahmati kita dan kita tetap kalah. Akhirnya tuan-tuan semua terduduk belaka. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Tentera Hunain kalah walaupun mereka ramai, Allah boleh buat tuan-tuan kalau Allah nak tunjukkan kekuasaan dia dan kebesaran dia. Jadi mulai pada hari ni tuan-tuan, itulah doa yang kita kena ulang setiap saat semayang kita. Kita nak supaya wabak ni Allah angkat, kita pun tak selesa lah tuan-tuan, nak keluar pun jadi takut tuan-tuan. Saya sendiri pun begitu juga, nak buat macam mana. Kita hidup dengan sebab musabab, bukan bermaksud bila kita ni jaga hubungan dengan Allah kita melanggar macam Covid tu tuan-tuan. Tak, sebab musabab kena jaga. Maksud kata tuan-tuan, bukan kita dekat diri kepada Allah sampai tak makan nasi jadi boleh kenyang sendiri. Maksudnya kalau kita dekat kepada Allah pun tetap kita kena jaga sebab musabab ni, kerana kita memang hamba Allah yang tak terlepas daripada kena api tangan panas. Bukan maksud bila kita ni dekat-dekat dengan Tuhan wali-wali Allah ke tiba-tiba api pegang pun tak kisah, masak nasi masak sendiri tuan-tuan. Dia tak sampai jadi macam tu tuan-tuan ni. Jadi dalam keadaan kita pun tak selesa keadaan ni, sampai bila kita nak tunggu, kita duduk kat rumah dengan keadaan sumber rezeki ramai orang kat luar sana semakin susah, yang bunuh diri semakin ramai tuan-tuan tak? Sampai bila kita sendiri yang faham keadaan ni pun dah jadi semakin kita rasa tersepit kehidupan kita tuan-tuan tak? Anak-anak kita dah mula meraung kat rumah, ya abah nak keluar tuan-tuan tak? Orang yang ada anak kecil dia faham dah. Dan saya tengok suasana kat tempat saya ni, budak-budak dah keluar dah, tak tahan dah. Sebab mak ayah pun dah tak boleh nak tahan dah duk menangis, duk melompat-lompat atas kursi sofa. Jadi tuan-tuan, sampai bila kita nak hadapi semua perkara ni? Jadi kitalah yang bertanggungjawab tuan-tuan untuk berdoa banyak-banyak kepada Allah. Doa paling penting supaya minta, ya Allah. Doanya macam mana tuan-tuan? Doa Melayu je. Kalau saya boleh bina ayatnya macam ni lah kita doa, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu. Tuan-tuan doa begini ya. So dalam sujud terakhir mulai isyak kan doa lah tuan-tuan ya. Sebab tu kalau saya doa kunut nazilah, saya pesan kepada imam-imam di bawah penjagaan saya tuan-tuan, di bawah pengurusan saya, imam di surah Barakah ni, saya pesan kepada mereka supaya doa kunut nazilah jangan terus Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Jangan terus doa yang tu. Doa dulu Allahumma hdina fiman hadait. Doa yang tu dulu. Atas kepala tu, doa kunut nazilah sekarang ni, kan semua surah masjid akan doa yang tu dulu kan. Jangan terus, ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah, betul, perkara tu betul. Tapi kita ni menyeru kepada Allah, kepada Engkau lah kami menyembah, kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Tapi akhirnya doa-doa untuk Allah buang Covid. Mana doa kita untuk kita jaga hubungan dengan Allah? Tak ada. Doa tu tak ada. Jadi nombor satu, sebagai kunut nazilah ni, doa dulu sebagai Allah beri hidayah kepada kita. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Lepas tu bawah nanti barulah doa, ya Allah, elakkan kami daripada wabak, penyakit dan sebagainya tuan-tuan ya. Kalau doa bahasa Melayu, sujud yang terakhir, ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu sebanyak-banyaknya kepada kami seluruh umat manusia, khasnya dan kepada seluruh umat Islam di dunia, ya Allah, agar kami ini diberikan kekuatan kepadamu, ya Allah, untuk benar-benar kembali denganmu, ya Allah. Dan supaya kami ini, ya Allah, benar-benar menyedari diri kehambaan kami yang berhajat kepadamu. Pandai-pandailah tuan-tuan ya. Yang penting maksudnya suruhan kita itu berdoa kepada Allah itu supaya kita dapat taufik hidayah, dan kita semua umat Islam menyedari akan dosa dan maksiat kita yang begitu banyak selama ke hari ini, sehingga menyebabkan tak turunnya pertolongan Allah. Kita minta umat Islam ada kesedaran untuk baiki hubungan mereka dengan Allah, dan dalam kehidupan mereka sehari-hari ini minta mereka sedar tentang kelalaian mereka dengan media apa semua ni. Minta Allah tinggalkan semua perkara tu. Allah beri taufik hidayah kepada kita semua tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, perkongsian kita pada malam ini hanya perkongsian tentang perkara ni lah tuan-tuan. Apa yang saya sebut tentang tauhidnya tuan-tuan, maksudnya kita punya keyakinan 100%, kita yakin kemenangan kita, kejayaan kita apabila Allah sayang kita, Allah muliakan kita. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia kasih dan redha kepada kita pada sekalian hamba-hambanya tuan-tuan. Jadi tanggungjawab kita sebagai orang-orang yang memahami keadaan ini, tolong doakan untuk orang lain. Tuan-tuan jangan tanya macam mana Allah nak bagi hidayah pada orang tu, kerja Allah. Allah nak buat macam-macam cara tu kerja Tuhan tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan berdoa lupa nak doa pada semua orang.
Maka sebab tu kadang-kadang kita pun mungkin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita ni asyik dengan ketaatan kita. Kita asyik dengan diri kita yang meninggalkan maksiat, tapi kita tak cuba ajak orang lain untuk buat taat kepada kita. Sebab tu kadang-kadang memang bala itu datang layak kena pada kita sekali, sebab kita pentingkan diri kita sendiri. Kita tak pernah fikir macam mana ketaatan orang luar, bagaimana maksiat orang luar, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah buat bala ni semua kena semua pada orang, sebab Allah nak muhasabah juga kita orang beriman ni yang faham tentang hubungan dengan Allah ni, kerana kelupaan dan kelalaian kita kepada orang-orang di luar sana. Kita penting sayang kat diri kita je, tapi kita tak sayang pada orang lain supaya menjadi seperti mana kita. Maka tuan-tuan, sekurang-kurang perkara yang kita boleh buat supaya kita esok tak ditanya oleh Allah juga, berdoa. Ya Allah, aku dah doa, itu yang mampu aku lakukan. Kuliah aku dah share ya Allah untuk sampaikan peringatan ini, maksudnya tentang peringatan yang kau beri tentang wabak ni dan sebagainya, supaya manusia bergantung kepadamu. Dah share kuliah dah ya Allah, dan sekurang-kurang yang aku buat adalah berdoa. Jadi bila kita di akhirat kelak, tuan-tuan, kita tidaklah dipertanggungjawabkan oleh Allah apa kerja yang kita buat untuk kita ajak umat Islam balik kepada Allah dengan sebab ujian wabak ni sebagai teguran. Kita yang sedar-sedar, yang tak sedar, kita buat apa? Adakah kita biar saja, tuan-tuan? Jadi kita doa paling-paling kurang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang hantar sumbangan, tuan-tuan pergi rumah orang mana-mana hantar sumbangan, bagus kerja tu. Ada orang susah, kalau boleh jangan berat mulut, jangan malu, tuan-tuan ya. Macam Ustaz Biliu, dia tak malu. Tuan-tuan hantar sumbangan, jangan hantar sumbangan kosong saja. Tazkirah sikit, belajar tak apa. Kalau hantar sumbangan, pakcik, makcik kan, ataupun akak, abang, ni sumbangan ni bukan saya yang bagi, Allah yang bagi. Tengok Ustaz Biliu dia punya cara. Saya suka Ustaz Biliu ni sebab dia banyak memahami tentang akidah. Walaupun kita tak nampak dia seorang yang alim, ataupun tak nampak dia boleh keluar hadis itu, tapi dia punya penghayatan tauhid dia tu tinggi, pengharapan dia kepada Allah tu tinggi, akhlak dia tinggi. Jadi maksudnya orang ilmu sikit tak apa, tapi budi pekerti ataupun bukti kefahaman dia walau sikit, tapi dapat penghayatan tu lebih baik daripada orang yang ilmu banyak dan sebagainya, tapi dalam hidup tak dapat menghayati, tuan-tuan ni. Itu antara benda yang baik yang ada pada Ustaz Biliu ni. Keyakinan dia kepada Allah tu banyak, dan dia sentiasa balik pada Allah tu banyak, dan dia nombor satu nampak Allah segala-galanya. Allah sayang, Allah sayang. Itu bagus pada Ustaz Biliu, saya puji dia, tuan-tuan. Kalau kita tengok dia hantar derma pun, kita tengok dia cakap dengan orang yang dah dapat derma atau apa semua tu, dia tak mendabik dada. Dia yang hantar tak. Kalau kita, tuan-tuan, yang dalam kuliah ni, yang ada NGO dan sebagainya, yang hantar sumbangan bawah masjid ke bawah surau, jangan hantar saja, beri kesedaran. Sebab kita kena faham, kita sekarang ni kita punya usaha nak kembalikan umat Islam balik pada Allah. Sebab kita yakin wabak ni payah kita nak dapat kemenangan kalau umat Islam belum ada kesedaran benar-benar untuk ingat Allah. Kalau Allah tak sayang kita, susah. Jadi hantar ni, tuan-tuan, bukan sekadar kita menyumbang rezeki makan minum pada orang, sumbangkan juga makan minum pada rohani orang. Jangan tuan-tuan bagi rezeki bagi orang kenyang perut tapi mereka lupakan Allah. Jangan. Bagi mereka ingat Allah, tuan-tuan ya. Sebab kita tak nak mementingkan manusia sekadar jasmani, kenyang perut tapi akal mereka tak nampak Allah, hati mereka tak bersyukur kepada Allah. Sumbang rezeki yang zahir, sumbang juga rezeki kepada hati itu. Pakcik, makcik, ni kami datang ni, kami ni sekadar wasilah, yang mana Allah lah yang sayang kepada akak dengan abang. Jadi saya pohon akak dengan abang jangan tinggalkan solat. Saya memanglah solat. Tak, Alhamdulillah, kadang-kadang kita bagi ada orang melawan, tak apa, tuan-tuan ya. Maksudnya yang tu bukan kita punya kerja. Kita sampaikan saja, orang nak marah itu ujian kepada kita lah, tuan-tuan ya. Akak abang jangan tinggalkan solat. Abang kalau boleh, kalau nampak seluar pendek, tapi jangan jadi marah macam viral ustaz tu pula, tuan-tuan tak. Ada satu viral tu ustaz tu hina orang, jangan. Hikmah lah, tuan-tuan ya. Cakap pun jangan cakap depan orang ramai kan. Dah bagi sumbangan tu atas orang, cakap perlahan dengan rahmat, kasih sayang. InsyaAllah kata kat akak, InsyaAllah kalau akak jaga hubungan dengan Allah, Allah akan tolong akak. Rezeki akak akan tak putus. Akan ada orang yang hati lembut nak tolong akak. Akak yang penting akak jaga semayang, jaga aurat betul-betul. Abang bawa semayang Jumaat sebagainya, cakap slow-slow lah. InsyaAllah cakap dengan hati yang penuh kasih sayang akan sampai. Tapi kalau saya tengok yang viral, ada seorang ustaz tu kat Sabah tu, dia memang cara cakap dia pun kita nampak macam agak kasar lah. Dan kita tengok cara pendekatan itu pun maksudnya memang tidak lahir daripada hati yang baik. Saya tak suka juga dan nak komen tu, sebab kita tak sukalah maksudnya nak sebut-sebut. Tapi kalau benda tu ada pengajaran, saya sebut sikit lah, tuan-tuan. Begitulah, memahamilah apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan ya. Jadi muslimin, sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ni, pada malam ni, tuan-tuan. Apa yang saya pesan, kita kena yakin 100% dengan rahmat kasih sayang Allah bila kita dekat dengan dia. Itu nombor satu. Dan kita kena yakin
Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggalkan kita, membiarkan kita dalam susah payah selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tak kasih kepada kita. Dan memang itulah yang kita kena yakin, sebab memang sebutkan Al-Quran gitu, siapa yang berpaling daripada peringatan aku, Allah kata dalam surah Taha, hidup dia akan sempit, akan susah. Itu memang yang Allah telah tentukan begitu. Maka hari ini kita yakin dengan perkara itu, dan apa yang kita kena buat, doa banyak-banyak kepada Allah supaya umat Islam ini ada kesedaran untuk balik pada Allah, diberi taufik hidayah, dan terserah kepada Allah nak bagi taufik hidayah dengan jalan apa pun, terpulang kepada Allah. Dan tuan, kalau tuan tengok masyarakat hari ni duk leka main dekat luar, kenapa? Mereka tak ada taufik hidayah daripada Allah. Mereka tak ada hati yang memikirkan masalah orang lain dan sebagainya. Sebab tu kita tengok mereka pergi kedai, keluar malam-malam, dah tak jaga SOP. Kenapa? Hati mereka sudah gersang, hati mereka sudah kerah, tak nak dengar cakap orang dah. Kenapa kerah dan sebagainya tu? Kerana hati mereka tidak dipandu oleh Allah dengan hidayah dan taufik. Maka Allah yang kawal semua makhluk pada hari ini, maka Allah membiarkan manusia-manusia terus degil dan sebagainya. Allah yang jaga hati-hati orang. Kenapa? Kerana kita kerajaan hari ini tak benar-benar memberikan mandat kepada rakyat untuk balik pada Allah. Tak ada yang tu, tuan-tuan. Yang tu sangat kurang. Maka tu yang Allah buat rakyat jadi degil. Tapi tak apalah, kita yang faham ni doa. Tuan-tuan, doa banyak-banyak kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat tuan-tuan yang berdoa, sampaikan perkara ni pada masyarakat dan sebagainya, semakin ramai orang yang berdoa, semakin ramai orang yang nak jaga hubungan dengan Allah, maka kita yakin dengan keberkatan-keberkatan yang bukan seluruh Malaysia mungkin tak sampai macam tu, tapi sekurang-kurangnya sudah ada ramai yang nak balik pada Allah, insya-Allah akan turunlah rahmat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menang lawan musuh Allah kerana Allah sayang kepada kita. Ingat tu tuan-tuan, kita bahagia, dapat rezeki, diselamatkan oleh Allah, semuanya adalah kerana kasih sayang Allah kepada kita. Tapi hari ni kita sengsara, kita susah, kita duka cita, kita tak lepas daripada masalah kerana kebencian Allah kepada kita. Ingatlah benda tu tuan-tuan. Benda ni Allah buat zaman Nabi Adam, 10 Nabi sampai kita, bendanya sama. Tapi banyak manusia tak nak ambil pengajaran, tak nak ambil iktibar. Tu masalahnya tuan-tuan ya. Sebab tu kalau sebut dalam Quran tu Allah kata, orang-orang yang mengambil iktibar pengajaran daripada kisah zaman dahulu, perang Hunain, perang Badar, apa yang berlaku pada umat-umat zaman dahulu, bagaimana berlaku pada Qarun dan sebagainya, yang ambil iktibar ni hanya orang-orang yang ada mata hati. Fa'tabiru ya ulil absar. Orang yang mengambil iktibar yang ada hati, dia ambil pengajaran. Tengok sungguh bagaimana kasih sayang Allah, Allah tolong orang, bagaimana Allah murka, Allah benci, Allah tinggalkan orang. Maka dia mengambil pengajaran tu untuk menjadi penghayatan dalam hidup dia tuan-tuan. Tapi ramai manusia tengok saja, kosong, lawan Allah juga, tak kisah, tak takut nak balik pada Allah, bergantung pada sebab musabab. Akhirnya ramai manusia yang ditinggalkan oleh Allah tuan-tuan ni. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ni Allah bantu dan tersebar luaslah doa-doa tuan-tuan, dan semakin ramailah masyarakat manusia pada muka bumi pada hari ini yang benar-benar menginsafi diri mereka, dan mereka dapat balik kepada Allah bersungguh-sungguh, dengan mereka menjadikan seluruh kehidupan mereka, daripada mereka terbangun tidur sampai tidur balik, hidup mereka banyak ingat kepada Allah, Quran, zikir, dan mereka meninggallah perkara-perkara yang lalai, TV ke, handphone ke dan sebagainya, supaya kita semua dapat balik kepada Allah, dengan Allah akan merahmati dan sayang kepada kita semua, insya-Allah tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.